Okey, hai, Assalamualaikum. So, hari ini kita nak tengok satu lagi topik bertajuk kurangkan keradangan. Keradangan mempunyai hubungan dengan setiap penyakit degeneratif di mana ada keradangan di situ adanya sistem imun. Apabila sel rosak akibat luka, trauma ataupun jangkitan, immune messenger akan dilepaskan. Messenger called immune cell, leukocyte, dilepaskan untuk melindungi tubuh badan. Ia adalah respon kepada keradangan. Penyakit degeneratif termasuklah keradangan kronik, contoh seperti obesiti, metabolic syndrome, diabetes, tekanan darah tinggi, hyperkolesterolemia yang ni akibatkan masalah dia tinggi, dia tak boleh nak turun. Itu disebut sebagai hyperkolesterolemia. Kanser, masalah hati, Alzheimer, kemurungan autoimun dan lain-lain lah. Apabila imun sistem kita sentiasa dipanggil untuk bekerja, kesan daripada keradangan kronik hanya sumber yang ada sahaja melawan ancaman dan anda akan lemah atau lambat untuk bertindak balas. Ini akan mengakibatkan bakteria penceroboh ataupun sel kanser mempunyai peluang yang lebih besar untuk memberi mudarat. Juga bermaksud sistem imun mempunyai peluang yang sangat kecil untuk bina kembali, baik pulih, repair, di mana akan membawa kepada lebih banyak penyakit. Ini bermaksud sistem imun mempunyai peluang yang kecil untuk dibina semula ataupun pulih ataupun dibaiki, di mana ia akan membawa kepada terlebih guna ataupun penyakit. Sokong tubuh badan mengawal selia keradangan dan lebih baik kenal pasti punca yang menyebabkan keradangan. Dengan mengenal pasti punca keradangan, ia akan memberi kesan yang kuat untuk menambah baik kesihatan imun dan kurangkan risiko penyakit. Keradangan boleh datang berpunca daripada banyak sebab, termasuklah keradangan kronik, amalan makanan proses, tinggi gula, lemak yang tidak sihat, chemical toksik, kurangnya tidur, alkohol, rokok, exposure kepada electromagnetic field. So, macam mana kita nak buat untuk kita kurangkan keradangan yang berlaku? So, kat sini dia kata kita boleh ubah gaya hidup dengan makan makanan yang sebenar, dapatkan tidur yang berkualiti, improve kesihatan emosi, kurangkan terdedah kepada electromagnetic field adalah beberapa cara yang kita boleh lakukan untuk kurangkan level keradangan. Itu adalah beberapa cara macam mana kita nak kurangkan keradangan dalam tubuh badan. Bila dilihat kita sentiasa je berada dalam keradangan kronik ni boleh jadi pelbagai punca lah. Keradangan kronik ni boleh datang daripada pelbagai cabang. Contohnya pemakanan kita yang tak betul, ataupun kita tak cukup tidur, kita stres yang berpanjangan, kita merokok, kita banyak melibatkan banyak benda-benda toksik yang masuk ke dalam tubuh badan kita buat dalam keadaan tak sedar dalam jangka masa yang berpanjangan. Ini yang menyebabkan kita punya sistem imun terpaksa bekerja lebih masa. Bila dia terpaksa bekerja lebih masa, apa yang berlaku? Keradangan yang kronik lah, keradangan yang berpanjangan. So badan kita sentiasa diperah saja untuk bekerja. So apa yang diperah untuk melawan keradangan tu tadi? Ia adalah disebut sebagai sistem imun. Sistem imun kita bekerja lebih masa. Bila dia berlebih masa, dia sistem imun kita sentiasa digunakan sampai satu tahap, dia hanya boleh menggunakan sumber yang ada. Apa yang kita boleh bantu untuk meningkatkan balik kita punya kesihatan sistem imun? Antara yang kita boleh buat, kita kurangkan keradangan yang berlaku. Kita kena cari punca apa yang menyebabkan keradangan itu berlaku dan kita kena kurangkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tambah balik kita tambah balik makanan yang boleh meningkatkan kita punya sistem imun. Sumber vitamin yang paling penting untuk sistem imun kita adalah vitamin D. Sebab tu kita duk pesan, duk ingat kat orang, ambil vitamin D. Sebab kalau orang yang berlaku keradangan kronik ni, contohnya masalah penghadaman, memang dia akan melibatkan sistem imun yang berpanjangan. Mengerah sistem imun kita secara kronik berpanjangan. So kita kena top up balik vitamin D. Sebab kebanyakan untuk orang yang masalah penghadaman, dilihat memang vitamin D mengalami kekurangan vitamin D yang sangat kronik. Insufficient vitamin D, deficit vitamin D yang sangat kronik dalam jangka masa yang panjang. Betul, kalau kita tengok kepada blood test, kita tengok dia mesti akan kacau sikit dekat kita punya bacaan darah. Yang lain-lain mungkin tak ada sangat, tapi dekat bacaan darah mungkin dia kacau. Itu bermaksud kita mengerah kita punya sistem imun dalam jangka masa yang panjang, disebut sebagai kronik. So kita top up balik vitamin D untuk bantu support kita punya sistem imun. So, kalau kita tengok rata-rata kalau dalam MDB ni sendiri, kita ada data bila kita top up balik vitamin D, dilihat kebanyakan kita mengadu kita dah kurang rasa stres tu, level stres kita berkurangan, badan kita semakin sihat.
Sebab salah satu punca disebabkan kekurangan vitamin D yang kronik menyebabkan tubuh badan kita terpaksa bekerja lebih. Kata apa? Dan vitamin D itu sendiri dia terlibat dalam kesemua jenis kita punya sistem imun. Sistem imun kita banyak jenis dan vitamin D terlibat dalam semua jenis kita punya sistem imun. So kita mengerah tubuh badan kita dalam jangka masa yang panjang disebut sebagai keradangan kronik, dan tiba masanya untuk kita support balik tubuh badan kita dengan memberi vitamin dan mineral yang sepatutnya didapat dengan kita MBB 1, dan yang kedua kita top up balik vitamin dan mineral yang kita defisit dalam jangka masa yang panjang. Iaitu adalah cara macam mana kita nak bantu support kita punya keradangan dalam tubuh badan. Okay,